Pada tahun 1931, seorang expatriate dan penulis dari Perancis menghasilkan buku ini, The Soul of Malaya, Jiwa Melaya. Penulisnya Henry Fauconnier. Dia bercakap tentang jiwa Melaya. Dalam konteks hari ini, apakah kita karyawan, seniman, bercakap tentang jiwa Melaya atau jiwa Malaysia atau jiwa Melayu? Ada orang yang bertanyakan apakah wujud sinema Malaysia ini? Apakah sinema Malaysia misalnya atau sinema Melayu misalnya? Kita tahu kalau kita menonton karya P. Ramlee daripada Penarik Beca sampailah misalnya Alibaba Bujang Lapuk, kita dapat melihat aspek kemelayuan yang kuat pada dirinya. Terpancar kita lihat misalnya karya-karya arahan daripada Pak Jamil Sulong misalnya. Kita dapat melihat kekuatan itu pada karya-karyanya, termasuk dalam filem-filem seperti contohnya macam Rumah Itu Duniaku misalnya, ataupun Kaca Permata. Kita dapat melihat jiwa Melayu itu. Dan kalau kita perhatikan filem-filem Hussein Hanif misalnya, filem Hang Jebat, Udang di Sebalik Batu, ini adalah pecikan daripada suatu jiwa kemelayuan yang kuat. Macam kita menonton filem Kurosawa, kita dapat melihat misalnya filem-filem Seven Samurai, itu adalah manifestasi daripada budaya nilai Jepun. Jadi apakah sebenarnya jiwa sinema atau jiwa karya itu? Ada orang yang mengatakan bahawa kita sudah hilang jiwa itu lama. Kita melihat filem kita tidak lebih daripada filem kungfu. Kita melihat filem kita tidak lebih daripada extension daripada filem Hindi. Kita melihat filem kita adalah cerminan daripada nilai gangsterism di dalam filem-filem noir daripada Perancis ataupun daripada Amerika misalnya. Jadi kita tidak ada identiti sendiri. Ini pandangan. Ya. Jadi apakah sebenarnya yang boleh mencorakkan identiti kita? Kalau kita tengok filem katalah My Name is Han, yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan misalnya, kita faham bahawa itu adalah minda Hindi, minda sebuah filem Hindustan. Kalau kita menonton sebuah filem Tamil misalnya, yang dilakonkan oleh Hajid misalnya, kita tahu bahawa itu adalah filem Tamil. Mudalvan misalnya, kita dapat melihat menjiwai dunia filem Tamil itu sendiri. Tetapi filem Melayu ini kadang-kadang kita hilang semangat itu, soul itu tak ada, jiwa itu tak ada. Jadi apa yang kita lihat adalah kalau kita tak lihat bahasanya, kita dub ke dalam bahasa Korea, dia jadi filem Korea. Kalau kita dub dalam bahasa Inggeris, dia akan jadi filem Inggeris. Yang nampakkan kemelayuannya adalah rupa pelakon-pelakonnya. Jadi ini adalah aspek yang saya fikir tidak kurang pentingnya dalam kita memberikan citra, kita memberikan nilai, kita memberikan wajah kepada karya-karya kita, terutamanya sinema kita. Kalau tidak, kita akan hilang arah, kita hilang punca. Kita tidak dapat melihat filem yang sebenarnya refleksi ataupun manifestasi sebenar jiwa atau apa yang disebutkan oleh Henry Fauconnier ini sebagai soul, aspek kejiwaan. Begitu juga kalau misalnya kita membaca sebuah novel, katalah Pramudia Anantatur, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, ini novel beliau yang besar. Dia adalah cerminan daripada kisah kehidupan dengan latar belakang yang kaya, dengan aspek sinisma dan sarkasm yang kuat, dan kritikan sosial yang hebat. Dan kita tahu kalau buku ini difilemkan, maka mau tidak mau aspek kemelayuannya akan tertonjol. Kenapakah dalam tahun-tahun 50-an dan 60-an filem Melayu menjadi filem Melayu, tetapi pada hari ini filem Melayu tidak lagi menjadi identiti kepada bangsanya sendiri. Orang mengatakan bahawa filem harus internasional. Saya tak dapat nafikan perkara itu. Korea misalnya, karya-karyanya masih Korean, tetapi dia menjadi popular di seluruh dunia. Teguki misalnya, Siri TV, Autumn Sonata, Winter Sonata dan sebagainya. Kalau filem-filem Iran yang dibuat oleh Mahmud Mahalbaf atau anaknya Samira Mahalbaf atau Ja'far Panahi, filem-filem ini amat kental dengan
wajah, jiwa, hati, ya, semangat Iran. Tetapi di mana filem kita?